Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini merupakan hari ke-27 sejak tercetusnya perang Israel dan juga Palestin, dan sudah tentu soalan yang paling besar yang perlu dijawab pada ketika ini, berapa banyak lagi nyawa harus terkorban, berapa banyak lagi kemusnahan dan juga keganasan yang boleh dijadikan bukti untuk mendesak Israel untuk mencapai penjajahan kejahatan senjata, dan berapa lama lagi dunia perlu melihat kepada krisis kemanusiaan yang berlaku pada kita ini yang disifatkan antara yang terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Anda sedang menonton Dialog 3 Penjuru. Kami masih lagi membawakan perkembangan dan juga menyusuri khususnya apa yang berlaku di sebalik perang Palestin dan juga Israel ini, yang dikabarkan, yang direkodkan pada ketika ini, angka korbannya telah melebihi 8,500 orang, khususnya di Gaza, dan hampir separuh daripada angka itu melibatkan wanita dan juga kanak-kanak. Jadi untuk waktu ini kita melihat kepada apa desakan-desakan lain untuk melihat kepada ke arah mencapai kejahatan senjata, dan juga kita melihat bagaimana boleh dilakukan bantuan kemanusiaan dan juga kecemasan dapat dipermudahkan, dan akhirnya bagaimana boleh melindungi masa yang terperangkap dalam situasi perang ini. Jadi kita ada 3 orang tetamu pada waktu ini. Saya mulakan dengan saya perkenalkan dahulu Tan Sri Syed Hamid Albar. Tan Sri Syed Hamid adalah merupakan mantan bagi Menteri Luar Malaysia. Kita juga akan bersama dengan Dr. Muslim Imran yang merupakan Asia Coordinator of Global Coalition for Palestine and Al-Quds, dan seorang lagi kita bersama dengan wakil daripada kolumnis dan juga wartawan kumpulan media Cina CMG, Zhang Hong ataupun namanya Satria. Tapi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak mulakan dengan Tan Sri dahulu. Tan Sri, kalau kita melihat kepada waktu ini hampir sebulan tercetusnya perang di antara kedua-dua belah pihak ini, tetapi untuk waktu ini apa perkembangan yang boleh kita saksikan dan boleh kita tafsirkan, apatah lagi di seluruh dunia terus mendesak perlunya ada gencatan senjata. Tan Sri. Terima kasih Fauzi kerana menjemput saya untuk turut serta di dalam perbincangan panel ni tentang isu yang paling hangat dan panas pada masa ini, oleh kerana ia melibatkan 3 perkara yang paling utama sekali dalam sejarah dunia, iaitu soal kemanusiaan, soal keadilan, dan soal perlanggaran undang-undang antarabangsa. Ini 3 perkara pokok. Tapi kalau kita nak bincangkan perkara itu, nak memahami apakah cabaran, apakah masalah untuk kita adakan gencatan senjata dan kedamaian di sana, yang paling penting ialah untuk kita melihat daripada konteks sejarah. Kadang kita jangan terpesona atau terbawa dengan Israel cuba mengaitkan seolah peperangan ini ialah peperangan dia dan Hamas. Bukan. Itu bukan peperangan dia dan Hamas. Peperangannya ialah tentang apa yang berlaku pada hari ini ialah soal kezaliman, aggression, oppression, appetite, colonial settlement, semua keseluruhan ni. Jadi untuk mengatasi masalah ni, dan dia pula, masalah dia yang dia jadi bongkak, yang dia jadi cakap besar, dan kalau kita tengok ini gulungan yang ada sekarang ialah extreme right wing, yang memerintah pada Israel ni sekarang, yang tidak mempunyai semangat kemanusiaan, yang tidak mempunyai ihsan, yang tidak ini. Tapi mereka berasa bangga dan berasa puas hati kerana mereka dapat duit banyak daripada Amerika. Mereka dapat banyak senjata daripada Amerika. Jadi Amerika ke negara-negara barat, ini bila kita nak cakap kena gencatan senjata. Sebagai gencatan senjata, negara-negara barat memberi senjata untuk mereka meneruskan segala aktiviti yang mereka lakukan yang bertentangan dengan segala-galanya. Sama ada war crime ke, genocide ke, undang-undang kemanusiaan terbangsa, ethnic cleansing. Jadi saya fikir kalau kita bercakap nak dapatkan gencatan senjata ni, saya fikir negara-negara barat kena memahami suasana geopolitik pada hari ini. Jangan menggunakan tahun 73 ke 1990 ke. Suasana geopolitik di dunia sudah berubah, dan juga di Timur Tengah sudah berubah, atau Asia Barat sudah berubah. Jadi Israel akan rugi besar.
Israel. First, dia mula-mula 181 tu adalah sesuatu yang Barat telah mencipta dengan mengadakan sebuah negara mengikut United Nations yang tak patut berlaku. Tapi dah terjadi 181. Pula lepas tu dia bagi pula orang yang minoriti yang datang daripada luar dapat duduk dalam negara baru ni yang dah memang ada, seolah negara kosong. Dia dapat lebih banyak kawasan dan tanah. Jadi dia bermula dengan ketidakadilan dan kezaliman. Jadi saya fikir kalau kita nak bercakap berkenaan ni, kita kena tengok the historical context. Sometimes orang bercakap berkenaan, dia cuba cari asas. Kita tengok ini, kita punya peperangan kita atau perbezaan kita ni bukan dengan Yahudi, bukan dengan agama. Peperangan kita adalah kepada kumpulan Zionis yang menganggap mereka nak melahirkan dan mencipta sejarah. Semua sejarah-sejarah mereka cuba cipta sudah tak betul. Two-state solution daripada mula Amerika Syarikat tahu takkan tercapai. Ini pun Israel tidak pernah hendak. Jadi nak buat apa kita bohong? Dia dulu Israel beruntung kerana mereka dapat mencipta cerita. Propaganda mereka stop. Tapi sekarang social media sudah ada dan dengan itu kita dapat mengetahui keadaan sebenar dan membuat analisa. Sekarang bukan lagi kerajaan di Barat, bukan lagi kerajaan yang menjadi untuk mencari pahala tuju. Rakyat di semua negara bangkit dan bangun, tidak mahu melihat kezaliman, the oppressors, the aggressors, who are the victims. Sekarang orang dah faham. Bukan lagi boleh dibuat melalui pembohongan dan penipuan lagi. Jadi penipuan fakta menjadi susah. Dan saya berharap media sosial ni akan terus memainkan peranan untuk mempamerkan. Kita perlu kepada keamanan. Tapi keamanan dengan bukan dengan kita tidak mengambil tindakan. Ada Perdana Menteri bekas Perdana Menteri Perancis mengatakan yang peliknya berkenaan Israel ni ialah bila Ukraine dan Rusia masuk ke Ukraine, cepat-cepat Barat mengutuk dan mengambil tindakan di United Nations dan membuatkan sanction. Dia kata 70 tahun Israel melanggar undang-undang antarabangsa, melanggar segala United Nations resolution. Tidak ada langsung pun sanction ke apa ke. Jadi bermakna dia mendapat kebebasan kerana dia meningkat. Dia ingat bahawa dia ada sokongan ni. Yang macam kita tengoklah United Nations punya Security Council ke PBB punya usul yang orang menentang nak masukkan pertolongan kemanusiaan, menentang semua negara-negara Barat. Apa mereka suka melihat kepada pembunuhan? Murder, killing, genocide, crime against humanity, war crime. Jadi nama ke apa pun. Jadi halangannya terlalu berat. Tapi saya berharap dan berdoa semula keamanan dapat ini dan pada kali ini bukan lagi keamanan sementara. Penyelesaian isu Palestin mesti dibuat dari segi jangka panjang, bukan lagi untuk ini. Buat masa ni benar akan masuk bantuan-bantuan ini dan mereka berhentikan illegal occupation, mereka berhentikan blockade, mereka berhentikan segala penjara yang terbesar, yang terbuka, yang terbesar dalam dunia. Jadi banyak usaha yang perlu dibuat, Fauzi, dalam hal ni. Jadi saya tengok memang bukan perkara yang senang, tapi kalau nak memang boleh dilakukan dan negara-negara Barat kena tidak meneruskan memberikan orang kata green light untuk Israel meneruskan segala kezaliman dan ketidakadilan dan melanggar segala undang-undang antarabangsa. Kita tengok dia punya kenyataan-kenyataan pun terlalu bongkak, sombong dan bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Saya nak tanyakan soalan tambahan kepada Tan Sri daripada apa yang Tan Sri katakan tadi. Barat tidak harus melihat pada apa yang berlaku. Sejarahnya ia tidak bermula pada 7 Oktober lepas. Malah perlu dilihat secara keseluruhan.
timeline apa yang berlaku khususnya di wilayah yang bergolak itu. Tapi untuk waktu ini, setuju ataupun tidak untuk Tan Sri mengatakan propaganda yang dimainkan oleh rejim Zionis pada ketika ini dengan apa yang berlaku sejak 2-3 minggu lepas ini, dengan melihat kepada reaksi dan juga respon masyarakat dunia, terutamanya bagi dunia-dunia yang majoritinya bukan warganya Islam, menyatakan bantahan kepada Israel, dan mereka juga tanpa segan silu untuk mengangkat bendera Palestin, menyokong Palestin dalam perjuangan ini. Sedikit daripada Tan Sri untuk melihat kepada naratif pada ketika ini sudah berubah, walaupun propaganda yang cuba dilakukan oleh rejim Israel sejak bertahun-tahun, tetapi kali ini telah pun disedari oleh masyarakat dunia. Sedikit daripada Tan Sri. Sekarang keadaan sudah berubah. Pada masa lalu, naratifnya dibuat oleh pihak Zionis dan negara-negara barat. Sekarang naratif itu sudah hilang daripada tangan mereka. Naratif itu terletak kepada masyarakat antarabangsa. Dia terletak kepada penduduk dalam seluruh negara. Kalau kita tengok kebangkitan yang berlaku, bermakna ini adalah satu kejayaan yang paling besar sekali. Bukan kita nak sesuatu yang tidak seimbang. Yang kita nak ialah supaya dunia tahu keadaan sebenar. Kita nak larikan elakkan daripada dihala tujukan kepada pembohongan ataupun propaganda. Kita nak tengok keadaan sebenar. Kalau betul ada perkara yang dikatakan 7 Oktober tu tak ada kena mengena dengan itu. Tengok sejarahnya, dan naratif ni alhamdulillah dapat ditulis semula, diceritakan semula untuk menunjukkan 7 Oktober bukan sebabnya terjadinya tercetusnya peperangan pada kali ini. Ia terjadi kerana 75 tahun ethnic cleansing, terjadinya kepada illegal occupation, terjadinya kepada penjara terbuka, terjadinya tanpa demokrasi dan kebebasan yang dinafikan kepada rakyat Palestin. Jadi saya tengok ini adalah sesuatu perkembangan yang baik, dan saya harap negara barat akan mengambil perhatian bahawa mereka mesti ada ihsan, mesti ada kemanusiaan. Takkan nak bagi 10 bilion ke, nak bagi senjata ke, bawa senjata. Kita tengok di Britain bagaimana pandangan rakyatnya dan Perdana Menterinya. Kita tengok di Perancis. Begitu juga kita tengok kalau kita lihat di negara-negara Timur Tengah pun. The narrative is made by the masses, the people. Itu yang paling penting sekali bagi kita mencapai keadilan, kemanusiaan dan kepatuhan kepada undang-undang antarabangsa dan cara hidup yang bertamadun. Okey, sebelum saya nak pergi ke Zhang Hong, saya nak tanya kembali kepada Dr. Muslim. Sedikit pandangan pada Dr. Muslim melihat kepada respon yang diberikan oleh masyarakat antarabangsa, kerana naratif seperti yang dikongsikan, naratif sudah pun berubah kerana apa yang berlaku di antara Palestin dan juga Israel bukan hanya berkisar tentang isu keagamaan, tetapi melihat bernilai kemanusiaan, jenayah keganasan dilakukan oleh rejim Zionis. Sedikit daripada Muslim melihat kepada sokongan antarabangsa yang diberikan untuk menyokong perjuangan dan juga pembebasan Palestin ini. I think the international solidarity movement has been scoring real gains and successes over the last few years. We have seen that in 2021, in the May 2021 Israeli attack on Al-Aqsa and then Palestinian military operation. The amount of international solidarity was huge, especially from the masses in Western countries and in the Muslim world. But this is increasing significantly as we speak, because to a large extent of the madness of the Israeli government, the amount of destruction, this genocide, the mass killing, the starvation of Gaza, the Israeli restrictions and policies on Gaza, these inhumane acts are actually pushing everybody out of their comfort zone. Many people in the US and Europe are saying enough is enough. The 500,000 or more who protested in London defied any government restrictions on raising the Palestinian flag, because to them this Palestinian flag is a symbol of resistance against oppression, against
apartheid, against persecution. So there is a rising trend when it comes to the international solidarity movement. However, this growing public support for Palestine has not been translated into concrete government policy in many parts of the Western world. The Israeli lobby is still well entrenched in many Western societies, and Israel is still able to find a way out and to get what it wants. Of course, by all means, this means that we in Palestine and our supporters in the South should not only count on Western sympathies, on the possible or potential change of heart in the Western societies. That's important, of course, because it will dismantle the Israeli narrative. It will dismantle the Israeli framing of the Palestinians as terrorists, for instance. It helps a lot. It undermines the blind support of the Western governments to Israel. However, we have to also seek support in the South, in the countries of the South, in Asia, Africa, and Latin America, where many countries are actually taking stern action. Look at the responses of Colombia, Chile, Bolivia, as well as South Africa, for instance. They stand out. Look at the responses of Muslim countries like Malaysia, Indonesia, and some Arab countries like Yemen and others. These countries are actually trying to impact the change. Of course, the balance of power makes the Western influence still important in all developments actually in the Middle East, especially the Palestinian issue. However, in the long run, with a growing significant support from the countries of the South, and with a split in opinion within the Western societies, where the Palestinian narrative is gaining ground, I think things will be different in the long run. But in the short run, we have a lot of challenges. We have to work harder on spreading the word, on sending out the Palestinian narrative and message to the whole world. Although social media helped a lot, but you still see a lot of restrictions on the Palestinian narrative. So we have to work harder, I believe, in Palestine and in the international solidarity movement. Dr. Muslim, kalau boleh saya nak tanyakan soalan ini juga, kita melihat kepada statement ataupun kenyataan daripada PM Israel Netanyahu yang mana menyatakan this is a time for a war. Ini masanya untuk berperang, dan bagaimana kenyataan angkuh dan kesombongan ini mengubah dynamics of konflik dan juga bagaimana ia memberi impak dan juga kesan kepada diplomasi pada ketika ini. Saya rasa Perdana Menteri Israel tidak kisah apa-apa international community cakap pasal dia punya polisi. Kalau kita lihat social media Netanyahu ataupun menteri-menteri kerajaan Israel, mereka dengan bangga menunjuk serangan atas civilian Palestin, atas rumah-rumah dan kawasan-kawasan rakyat Palestin. Jadi we cannot expect him to bother about the international community. Kita harus tekan dan mencari sokongan daripada seluruh dunia, khususnya negara-negara selatan. Kerana Netanyahu is feeling entitled, and negara-negara barat sangat komplisit. Negara-negara barat membantu Netanyahu dalam serangan yang sudah berlaku di Gaza. Jadi saya rasa untuk Netanyahu, international pressure is not an issue at all. Dia akan terus bom Gaza dan serang Gaza as much as he feels he should. Dan kita tahu di Israel sendiri, Netanyahu ada banyak pressure daripada banyak pihak, kumpulan politik, parti politik, dan civil society. Jadi dia desperate untuk kekal di kursi Perdana Menteri. So he's willing to do anything. That's why saya rasa kita perlu mencari support daripada negara-negara selatan. Contoh, bantuan yang sudah
ada daripada Yaman. Walaupun negara Yaman negara yang ada masalah sendiri dan jauh daripada Palestin, tetapi serangan mereka atas rejim Zionis sangat impactful dan sangat bermanfaat untuk perjuangan Palestin. Jadi saya rasa untuk negara-negara Timur Tengah, their role is big. Tanggungjawab mereka sangat besar. Negara-negara selatan yang jauh daripada Timur Tengah ada juga pengaruh peranan dan tanggungjawab, tapi yang lain daripada negara-negara di Timur Tengah. Zhang Hong, suka untuk saya tanyakan pada ketika ini, apa sebenarnya pendirian China apabila kita bercakap tentang konflik dan juga perang antara Palestin dan juga Israel ini? Mungkin boleh dikongsikan pendirian daripada China dan apa mungkin peranan yang boleh dimainkan China dalam mana kita melihat kepada desakan di peringkat antarabangsa untuk adanya gencatan senjata. Ya, kalau bagi terima kasih Fauzi. Kalau bagi China, kita sebenarnya selalu berusaha untuk menyeru berbagai pihak melakukan gencatan senjata. Ini merupakan misi yang paling diutamakan pada masa ini. Dan kita tengok sebenarnya kalau dalam Majlis Keselamatan PBB atau Perhimpunan Agung PBB, China sudah berapa kali menolak iaitu ruang resolusi yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat, dan kita selalu menyeru segera melaksanakan gencatan senjata dan menjamin kemanusiaan di Gaza, kawasan Gaza. Dan apa yang bersuara dalam resolusi Perhimpunan Agung PBB baru ini juga sudah memberitahu dunia, iaitu hampir seluruh dunia kata sepakat untuk menyeru gencatan senjata. Hanya belasan negara yang menolak kedamaian. Saya rasa ini sudah memberitahu kami kita perlu yakin kepada kuasa dari rakyat dan masyarakat antarabangsa, iaitu kita perlu dengan semua usaha untuk mewujudkan kedamaian. Meskipun sekarang kita mungkin menghadapi situasi yang semakin dahsyat, semakin desak, tapi kalau menghadapi keadaan macam ini, kita perlu lebih berusaha untuk mewujudkan kedamaian. Jadi kita tengok kalau sekarang utusan khas China juga sedang melawat ke berbagai negara-negara di Asia Barat untuk berbincang dengan mereka untuk menggesa dunia ini mencapai sepakat untuk memberi tekanan kepada masih ada sekelintir sahaja negara-negara Barat yang mereka masih menyebelah kepada Israel untuk menegaskan apa yang dilaksanakan oleh Israel adalah mempertahankan diri. Tapi justru seperti apa yang sudah dikatakan oleh Tan Sri dulu, kita perlu melihat asal-usulnya. Ini bukan kali pertama berlakunya konflik antara Palestin dan Israel. Kita kalau berdasarkan apa yang dikatakan sasaran dari Israel, dia mau memusnahkan Hamas dalam tindakan kenegaraan kali ini. Tapi kalau Hamas dimusnahkan, adakah ini sudah menyelesaikan masalah? Adakah keselamatan Israel sudah terjamin? Saya rasa bukan begitu. Kerana yatim piatu yang dalam kemalaman kali ini, kebencian mereka akan meningkat. Jadi selepas itu mereka akan menjadi apa? Mereka akan juga mengambil tindakan untuk mencari balasan dari Israel. Jadi mungkin mereka nanti bukan dipanggil Hamas, tapi mereka akan dengan nama yang lain juga menjadi ancaman yang besar kepada keselamatan Israel. Dan kalau bagi Israel, dia sekarang mendapat bantuan yang besar macam senjata dan juga dana dari Amerika Syarikat. Dia berasa mungkin sekarang dia masih cukup berkuat untuk meneruskan tindakannya. Tapi yang perlu menegaskan iaitu setiap nyawa itu berharga, termasuk nyawa penduduk di Gaza dan juga nyawa setiap orang Israel. Kalau perang ini diteruskan, mesti ada rakyat dan askar dari kedua pihak akan terus berkorban. Jadi saya rasa untuk mencapai itu kedamaian konsisten hanya dengan kembali kepada plan dua negara dan juga memberi pembangunan kepada rakyat penduduk di Palestin. Tak ada orang dilahirkan menjadi pengganas, dan kalau itu wilayah Palestin terjamin, kalau kehidupan pembangunan rakyat Palestin terjamin, mereka boleh hidup. Saya rasa boleh hidup secara damai, secara harmoni dengan negara-negara jirannya. Ini bukan
berkaitan dengan apa yang dikatakan konflik agama atau yang lain sahaja. Di dunia ini ada banyak negara-negara yang beragama yang berbeza menjadi jiran. Bahkan macam di Malaysia juga, di China juga, kita ada banyak berkauman yang beragama yang berbeza. Tapi kita boleh hidup secara harmoni. Saya rasa oleh itulah, saya rasa yang paling penting ialah kembali ke plan dua negara, memberi peluang pembangunan kepada juga rakyat-rakyat Palestin. Okey, Zhang Hong, mungkin saya nak tanyakan soalan tambahan kepada Zhang Hong. Kita melihat kepada China muncul sebagai kuasa baru di peringkat dunia ini. Apa mungkin China boleh menjalankan tanggungjawabnya untuk menjadi pengimbang, peranan untuk menjadi kuasa pengimbang bagi alliance ataupun perikatan atau pakatan yang sedia ada bagi Amerika, Eropah dan Israel, dan bukan hanya melihat kepada seruan ataupun desakan ke arah gencatan senjata sahaja. Apa mungkin peranan yang boleh dimainkan oleh China sebagai nak menyeimbangkan kuasa-kuasa besar yang ada pada ketika ini? Ya, saya rasa buat masa ini kita tengok kalau Israel dan Amerika Syarikat, Amerika Syarikat menjadi gangguan yang paling besar boleh dikatakan bagi gencatan senjata. Jadi dengan sokongan dari Amerika Syarikat, Israel sebenarnya sekarang dia menolak semua seruan dari gencatan senjata. Jadi bagaimana kita boleh mewujudkan gencatan senjata? Ini memang merupakan satu masalah yang susah untuk cari jawapannya. Tapi saya rasa apa yang dilaksanakan oleh China macam perdebatan dengan wakil Israel dan Amerika Syarikat secara dahsyat di PBB ini bukan tidak bermakna. Kerana kita tengok baru-baru ini klip video mengenai ucapan wakil China Zhang Jun dalam PBB untuk membantah Israel dan Amerika Syarikat tersebar dengan luas di media sosial macam Twitter dan juga TikTok. Dan dengan itu, berbagai fakta yang zalim di Gaza dan asal-usul masalah ini diketahui oleh semakin ramai orang. Kalau dulu seperti apa yang sudah dikatakan oleh Tan Sri, iaitu dunia ini sebenarnya digambarkan dengan jalan cerita yang disediakan oleh Barat, oleh media utama yang terkawal oleh orang Yahudi. Jadi dengan adanya sekarang platform berbagai media sosial juga termasuk macam TikTok yang tidak terkawal oleh Amerika Syarikat. Sekarang ada banyak fakta-fakta atau berita-berita mengenai berbagai pihak tersebar dalam media sosial. Jadi semakin ramai orang sudah menonton fakta ini, mereka akan memberi tekanan kepada kerajaan mereka. Kita tengok kalau di negara barat, sudah bukan semuanya sepakat satu suara saja. Kita tengok Perancis kali ini sudah menyokong iaitu ruang resolusi di Perhimpunan Agung PBB. Dan begitu juga kita tengok di Amerika Syarikat sudah ada banyak suara untuk menyokong Palestin. Bahkan ketika Blinken dia menyampaikan ucapan di Kongres, juga ada orang langsung masuk untuk menyatakan bantahan. Ini saya rasa semuanya merupakan satu perubahan yang positif. Ketika suara bantahan dari negara Amerika Syarikat cukup besar, saya rasa kerajaannya juga akan menghadapi tekanan dan terpaksa memerlukan perubahan. Tan Sri, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan, kita difahamkan akan ada satu lagi mesyuarat tergempar yang akan dilakukan oleh Majlis Keselamatan PBB pada Isnin minggu hadapan. Mungkin pada waktu ini adalah siri kedua ataupun mesyuarat tergempar kedua yang dilakukan oleh Majlis Keselamatan. Mungkin apa yang boleh dijangkakan dan mungkin apa yang boleh diharapkan, kerana seolah-olah akan ada satu signal dan juga petunjuk yang cukup jelas kenapa wujudnya cukup signifikannya perlunya ada mesyuarat tergempar bagi Majlis Keselamatan PBB buat kali kedua ini, Tan Sri. Fauzi, dia keadaannya terus berubah daripada masa ke semasa, berapa jam berubah, berapa hari dia berubah. Kita tengok sekarang pun dengan pengumuman yang dibuat oleh misalnya Yaman, lepas tu pengumuman yang dibuat oleh Saudi. Saudi memberikan warning, mesti ada gencatan senjata. Saudi tidak lagi mengikut dan tunduk, dia mahu melihat kalau ni dia tak ada gencatan senjata, mereka akan mengambil tindakan. Kita tengok
pendirian Iran, kita tengok pendirian Turki, dan kita tengok dah negara-negara dah membangun pun dah mula berani untuk menyuarakan. Dan saya harap Amerika dan sekutu-sekutunya di barat akan mengambil pandangan apa yang dikehendaki sekarang immediate dari segi segera ialah untuk Israel memberhentikan tindakan ketenteraannya, adakan gencatan senjata dan membenarkan ini adalah daripada usul bangsa-bangsa bersatu, membenarkan kemasukan bantuan-bantuan kemanusiaan ke Gaza. Jadi saya fikir Israel, Amerika mesti faham bahawa negara-negara macam Saudi, macam Iran, Turki semua adalah negara-negara yang pada satu masa dulu rapat dengan dia. Tapi kita tengok nampaknya Russia mainkan peranan yang lebih seimbang, China memainkan peranan. China mula-mula lagi sudah memberitahu bahawa terlalu lama orang-orang Palestin ini dizalimi. Mereka patut ada negara mereka sendiri dan patut ada rundingan untuk mendamaikan two state. Semua bercakap berkenaan two state lah. Saya tak tahu sama ada dalam keadaan sekarang two state ini dia illegal occupation yang dicakap berkenaan Hamas. Dia tak cerita pula berkenaan West Bank. West Bank tu tak ada Hamas. Tapi ada dia dah curi dan ambil 250,000 ekar tanah dan membina kependudukan. Jadi saya fikir kalau mesyuarat yang akan datang ni, dia punya agenda satu aja, untuk gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan dibenarkan. Dan Israel mesti dipaksa untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Dia kena responsif kepada kehendak masyarakat antarabangsa, rakyat antarabangsa. Ini bukan lagi sama ada timur atau barat, selatan atau utara. Keseluruhan dunia mahu melihat keadilan dan kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa dihormati. Kalau kita mahu kedamaian, undang-undang antarabangsa mesti dihormati. Dan Israel kena dengarlah dia punya keputusan ini. Tapi saya sungguh berharap tidak akan ada Security Council ni. Sebab tu Malaysia, kita punya pegangan sentiasa Security Council ni, Majlis Keselamatan ni patut direformasikan. Sebab apa? Dalam keadaan sekarang kalau ada kuasa veto ni tidak berasaskan kepada rationality dan logik. Cukuplah saya fikir kita tengok kepada kemusnahan, kezaliman budak-budak yang diinai, yang tak ada berdosa dalam hal ini, yang berapa ramai civilian yang mati, terkorban. Jadi saya berharap akan ada perubahan pemikiran untuk meluluskan usul ni, untuk gencatan senjata dan dibuka sepadan daripada untuk memasukkan segala bantuan-bantuan yang diperlukan oleh sama ada di Gaza atau di tempat-tempat yang memerlukannya. Ubat tak boleh masuk, semua tak boleh masuk. Ini adalah sesuatu yang baik. Dan saya fikir dunia bukan lagi unipolar. Hegemoni Amerika sudah berakhir. Sekarang dia bukan lagi hegemoni, kita mahu masyarakat yang berasaskan kerjasama multilateral dengan negara-negara. Kita mendengar kepada seruan dan kehendak negara-negara lain. Dan insyaAllah saya fikir Malaysia, kalau kita dengar ucapan kita punya wakil tetap di bangsa-bangsa bersatu, dia adalah satu ucapan yang amat baik sekali. Mahu melihat kepada gencatan senjata berlaku sekarang, bukan untuk ditangguh-tangguhkan lagi. Jadi mesyuarat yang akan datang saya haraplah akan dapat mengeluarkan satu keputusan yang muktamad, yang munasabah, yang berasaskan kepada kemanusiaan, berasaskan kepada kehormatan kepada masyarakat antarabangsa secara keseluruhan, dan barat juga akan turut melihat ianya dengan secara meluas. Tak usah gunakan politik berkepentingan, tapi kepentingan kemanusiaan lebih mendesak daripada yang lain.
Tan Sri, selain pada kita melihat kepada apa yang diharap dan juga apa yang dijangkakan pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB itu nanti, satu lagi mungkin kritikan yang dilontarkan oleh beberapa pihak melihat kepada peranan dan juga kedudukan bagi Pertubuhan Kerjasama Islam OIC sebagai organisasi antarabangsa yang penting dalam negara Islam apabila bercakap tentang apa penyelesaian dan apa sebenarnya langkah yang boleh diambil, langkah drastik yang perlu diambil pada ketika ini untuk menyelesaikan apa yang berlaku di antara perang Palestin dan juga Israel. Dan saya nak kaitkan dengan bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana dipetik sebagai berkata beliau sendiri telah meminta Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menghubungi pihak Turkiye dan juga Arab Saudi untuk menyatakan kewajaran mengadakan sidang tergempar OIC itu sendiri. Mungkin sedikit pandangan melihat kepada peranan yang sepatutnya yang perlu dilakukan, yang perlu dikehadapankan oleh OIC dalam isu ini, Tan Sri. Saya fikir dari segi dalam konteks OIC tidak perlu mengambil pendirian yang berlainan. Kita menyokong segala pendirian yang telah pun dibuat, yang telah ini. Dan tiap-tiap negara OIC mesti mengambil pendirian yang sama. Kalau kita tengok GCC dengan ASEAN punya mesyuarat, itu juga membuka peluang. Di negara-negara OIC ni banyak dia punya peranan bukan dalam konteks OIC tapi dalam konteks negara ahli. Negara ahli masing-masing memainkan peranan untuk mempengaruhi. Yang kita tengok negara-negara Arab League pun membuat begitu. Sini semua ahli-ahli OIC. Dan bila kita tengok pendirian Turki, itu juga ahli OIC. Kita tengok pendirian Iran, dia juga ahli OIC. Jadi OIC ni sebagai influencer, sebagai body, pasal dia bukan political body ataupun military alliance, dia lebih penting negara individu, tiap-tiap negara bersendirian mengambil tindakan tapi mesti ada konsultasi di antara satu sama lain untuk tentukan bahawa kita punya pendirian ada solidaritinya, ada kemantapannya dan kita mengambil tindakan secara bersama bila satu keputusan dan lebih banyak peranan dia tak nampak sebagai OIC oleh kerana ahli-ahli OIC sendiri memainkan peranan masing beberapa peringkat. Banyak orang yang tidak senang dengan kedudukan begini. Tapi kalau kita tengok daripada struktur OIC, kita tengok daripada segi cara OIC bertindak, dia memang berbeza daripada pertubuhan-pertubuhan multilateral yang lain. Dia bukan satu alliance untuk ini. Tapi dia ada keputusan. Dan keputusan ini dibuat secara bersama untuk mengadakan mesyuarat. Kalau macam ni lah daripada pengalaman saya, kalau keadaan macam ni memang OIC kena ada mesyuarat tergempar. Dia mesti ada mesyuarat tergempar. Pendirian ni bukan pendirian politik, pendirian kemanusiaan, pendirian yang kita akan menyokong semua tindakan yang dapat membawa pada gencatan senjata, yang dapat membawa kepada keadaan keamanan dapat dilahirkan walaupun untuk seketika, untuk membawa soal-soal kemanusiaan diberikan tumpuan dan dibawa ke tengah. Itu yang saya punya pandangan. Tapi terpulang pada inilah sekarang dia punya pengurusi, saya tak tahu siapa pengurusi OIC, tapi Secretary Generalnya daripada negara Afrika kan, dan dia boleh Mali ke mana. Tan Sri, boleh tak kalau saya tanyakan soalan ini, adakah OIC lambat bertindak dalam soal ini pada pandangan Tan Sri? Saya fikir kita punya expectation, harapan pada kita kepada OIC itu lebih lebar atau lebih luas daripada apa yang OIC boleh buat. Tapi sebagai negara individu, kita tengok Indonesia punya kenyataan, kita tengok kenyataan-kenyataan ahli OIC itu sendiri. Jadi saya lebih menumpukan kepada bagaimana ahli-ahli OIC bertindak daripada organisasi itu bertindak. Kerana organisasi untuk bertindak lebih susah, lebih ini kan. Jadi negara-negara OIC itu perlu bertindak dan mencari pandangan bersama dalam isu-isu yang akan menengahkan desakan kita dan membawa kepada gencatan senjata pada peringkat awal dan membuka sempadan untuk membawa bantuan kemanusiaan.
Okey. Dr. Muslim, kalau boleh saya tanyakan tentang kita melihat kepada desakan antarabangsa untuk perlunya ada pelaksanaan ataupun penguatkuasaan gencatan senjata ceasefire di kawasan ataupun di perang yang berlaku pada ketika ini, tetapi dengan mengambil iktibar dan juga pengalaman experience yang sebelum ini, apa pengajaran yang boleh diambil apabila kita bercakap tentang usaha untuk mewujudkan perjanjian gencatan senjata ini, kerana pernah berlaku sebelum ini bila adanya perjanjian gencatan senjata, ada pihak yang mencabuli perjanjian tersebut. Jadi mungkin pada waktu ini apa lesson learned yang perlu diambil, itu pertama, dan kedua apa pendekatan baharu, apa new approach yang boleh ataupun yang perlu dilakukan dengan ambil kira konteks semasa, Dr. Muslim. Okey, sebenarnya banyak negara harap boleh main peranan mediator, antaranya Mesir, Qatar, Turki dan negara-negara yang lain. Tetapi saya rasa semua negara ini tidak ada cukup pengaruh atas Israel. Jadi walaupun banyak kali kita sudah sampai gencatan senjata pada perang-perang yang sebelum ini, Mesir selalu menjadi mediator, mereka tidak ada cukup pengaruh atas Israel. Israel always breaks these ceasefires. Israel never fulfills its promises. Mereka janji akan memberikan Gaza, contohnya 6 km ataupun 12 km exclusive zone di Gaza, tetapi selepas 1-2 bulan mereka akan tarik balik janji mereka dan tukar dasar mereka. Jadi the problem actually lies in a way or another also in the influence of the mediators. Jadi sekarang juga kalau kita ada gencatan senjata dalam masa yang akan datang, saya rasa Israel boleh anytime change its approach towards Gaza. Tetapi walaupun banyak kali kita kecewa kerana Israel tidak menunaikan janji mereka, at least an immediate ceasefire is needed. Kerana sekarang lebih kurang 1,000 rakyat Palestin, majority civilians, kanak-kanak dan orang tua dan perempuan. Jadi kita harap walaupun mungkin kita tidak boleh dapat full extent of our expectations, but at least a stop for this attack is necessary, kerana apa yang tengah berlaku di Gaza adalah genocide. Ini bukan perang. Biasanya kalau ada perang, sebelum ini ada perang, walaupun Israel kadang melampau. Pada tahun 2014 contohnya, they started bombing residential buildings. Tetapi sebelum itu ada perang. Perlawanan Palestin melancarkan roket, Israel serang Gaza. There was some sort of war, although it's asymmetric. Tetapi yang berlaku sekarang, dua perkara, dua situasi. Satu situasi military, ketenteraan, dan satu lain kemanusiaan. On the military front, Israel tidak berjaya contain ataupun hancurkan kekuatan perlawanan Palestin. Pada hari 7 Oktober, it was a big failure. Pada minggu ini, selama 4 hari, Israel tidak berjaya kawal 1 km square di Gaza. Perlawanan Palestin sangat kuat, alhamdulillah, dan mereka menentang secara kuat, dan saya rasa sampai sekarang mungkin sudah 15 ataupun 20 tentera Israel dibunuh di Gaza, di padang perang. So military wise, Israel is not achieving much. Tetapi apa yang berlaku adalah genocide. Parallel to this, tentera udara Israel tengah membunuh secara ramai Jabalia, Khan Yunus dan tempat-tempat yang lain. Mereka bom hospital, mereka bom gereja, mereka bom masjid. Jadi setiap hari ada lebih kurang 400-500 rakyat Palestin yang gugur di genocide ini. Jadi kita rasa kali ini kita perlu gencatan senjata secepat mungkin, kerana kita tidak mahu genocide Israel berlaku lagi. Kalau situasi kita perang sahaja, mungkin perlawanan Palestin boleh, the Palestinian resistance can maybe carry on for 50 days, 100 days. Tetapi situasi sekarang adalah genocide. It's not a war.
It's not even an asymmetric war. It's a genocide, like literally a genocide. Jadi kita harap insyaAllah boleh reach that point. Dan of course mesti ada banyak yang boleh belajar daripada this round of fighting. Dan perjuangan kita tidak akan selesai sekarang. InsyaAllah perjuangan kita akan terus sampai kita dapat bebaskan Palestin dan dapat merdeka. Jadi there is a lot to learn, but I believe it's not time for these lessons after war, insyaAllah. Dr. Muslim, dalam masa yang sama kita melihat kepada perkembangan semasa lintasan Rafah telah pun dibuka dan dalam masa yang sama juga dilaporkan walaupun sudah ada bantuan kemanusiaan, kecemasan bantuan kemanusiaan sama ada berupa makanan ataupun perubatan telah pun masuk untuk mangsa-mangsa di Palestin khususnya di Gaza, tetapi angkanya dilaporkan hanya 1% sahaja. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini gambaran sebenar dan apa sepatutnya apabila disebutkan perlunya ada gencatan senjata supaya dapat dipermudahkan lagi bantuan kemanusiaan ini digandakan, dipermudahkan supaya lebih ramai mangsa-mangsa dapat menerima khidmat ataupun mendapat perkhidmatan yang sewajarnya. Dr. Muslim. Sebenarnya Mesir boleh hantar bantuan kemanusiaan ke Gaza walaupun tidak ada gencatan senjata. Cuma kerajaan Mesir tidak mau lawan arahan Israel dan itu sangat mengecewakan. We feel very disappointed at this situation. Selama 27 hari, bantuan kemanusiaan berada di Rafah, di Al-Arish dan di Mesir daripada seluruh dunia. Tetapi Israel bagi amaran dan serangan juga atas Mesir 2 ataupun 3 kali. Dan mereka selalu kata it was a mistake. Kita minta maaf atas kesalahan ini. Tetapi it's very clear, it's a warning actually to Egypt. If you let humanitarian aid inside, kita akan serang lagi. Mereka juga serang Rafah crossing di tepi Palestin. Jadi saya rasa harapan kita adalah Mesir boleh main peranan yang lebih kuat sedikit. Kita tidak minta daripada Mesir menghantar tentera mereka ke Gaza. Kita tidak minta daripada Mesir menyerang tentera Israel. Apa yang kita minta daripada Mesir ialah buka Rafah crossing dan beri laluan kepada bantuan kemanusiaan dan aktivis-aktivis dari seluruh dunia. Tetapi masalahnya kerajaan Mesir sangat careful, too careful I would say, and I will not mince my words. Kalau mereka bertindak lebih tegas sedikit, bantuan kemanusiaan boleh masuk ke Gaza. Tetapi anyway, sekarang sudah ada permission ataupun some sort of ease of restrictions. Israel beri bantuan masuk lebih daripada sebelum ini dan sekarang mereka akan beri laluan kepada dual nationalities, orang yang berada dua kewarganegaraan untuk keluar daripada Gaza. It's too late, but it's better than the previous situation. Kita harap Mesir akan bertindak. Okey, boleh. Zahung mungkin boleh kongsikan apa mungkin sumbangan dan juga peranan selain pada kita melihat pada sumbangan moral, sokongan moral China terhadap apa yang berlaku pada ketika ini, apa lagi sumbangan yang boleh dilakukan China untuk mangsa-mangsa perang di negara Palestin ini? Ya, saya rasa amat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Muslim, iaitu kita perlu segera menyediakan bantuan kemanusiaan. Dan kita sudah tengok baru berlaku itu kemalangan di Gaza. China sudah segera menghantar bantuan dalam macam bahan makanan kepada mangsa-mangsa di Gaza. Bahkan kita sudah ada video tunjukkan iaitu mangsa-mangsa tempatan sudah mendapat bantuan tersebut. Tapi hari kedua kita dengar berita iaitu macam tempat yang simpan bantuan dari PBB juga dikebunkan oleh Israel. Jadi saya rasa ini apa yang kita boleh buat iaitu kita perlu memberi tekanan kepada Israel iaitu apa yang dilaksanakan bantuan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh PBB atau berbagai pihak lain tak boleh menjadi sasaran serangan.
dan ini sama sekali tak boleh dimaafkan. Dan dengan itu kita boleh menjamin semakin banyak bantuan kepada kemanusiaan disediakan kepada mereka yang sekarang memang sudah cukup lama menghadapi keadaan yang cukup sengsara. Dan memang ini bantuan yang sedikit sahaja, saya rasa. Tidak cukup untuk mengubah keadaan yang cukup boleh dikatakan zalim di Gaza. Tapi saya rasa ini merupakan satu permulaan yang patut kita berusahakan. Dan seterusnya mestilah kita perlu terus memberi tekanan, kita bersuara bersepakat dari masyarakat dan bangsa untuk memberi tekanan supaya gencatan senjata boleh diwujudkan sewaktu mungkin. Saya nak mengakhiri dialog 3 penjuru ini dengan soalan kepada Tan Sri. Tan Sri, mungkin akhirnya dalam kita melihat kepada episod pada kali ini, apa yang boleh dilakukan selain pada kita bercakap tentang desakan gencatan senjata ini, adakah boleh kita mengheret ataupun antarabangsa dunia boleh mengheret Israel ke mahkamah jenayah dengan apa yang mereka lakukan, itu satu. Dan keduanya, apa lagi yang boleh dilakukan oleh Malaysia untuk akhirnya kita dapat menoktahkan keganasan dan juga apa yang berlaku di Palestin ini, Tan Sri? Paling penting saya fikir hasil daripada perkara ini untuk pertama kali yang kita hendak bukan kita hendak diskriminasi terhadap Israel. Yang kita hendak ialah supaya Israel dan mereka yang bertanggungjawab mereka juga terikat dengan undang-undang antarabangsa. Dan saya tengok macam negara-negara Spain dan negara-negara Colombia, kita akan dapat membawa Israel untuk disiasat. ICC mesti proses ICC ni kena hidup. Kita tak nak, kalau Israel kata dia tidak bersalah, biar ICC yang menyiasat siapa yang bersalah. Dan saya fikir pihak mana-mana, Palestin pun bersetuju kalau betul yang mereka bersalah, mereka akan berhadapan dengan berkemuka dengan keadilan. Itu there is no problem. Tapi buat masa ni Amerika tidak boleh sekat dan negara-negara barat tak boleh sekat. Biar supaya kita lihat kepada keadilan, dapat kita lihat kepada ICC bergerak, apa juga agensi-agensi antarabangsa. Pasal ni war crime is very clear. It's a classical case of genocide. I mean, there is apa lagi yang kita nak tunggu? Bukan kita nak cari siapa yang bertanggungjawab. Dia akan ini. Macam Netanyahu, jelas dia punya kenyataan. Dia punya evidence terang. Kita tengok Menteri Pertahanan dia yang menganggap dan suruh membunuh orang-orang Palestin. Dia menganggap bahawa orang Palestin ni bukan manusia. You know, the human animal. Perkataan-perkataan macam ni, tidak ada manusia, masyarakat antarabangsa yang dibenarkan untuk menggunakan perkataan-perkataan yang macam ni. Israel juga mesti tertakluk kepada segala disiplin undang-undang antarabangsa, patuh kepada undang-undang. Dulu Malaysia kita mencadangkan gencatan senjata, yang Muslim cakap tadi berkenaan gencatan senjata ni. Gencatan senjata ni Malaysia tengok dalam gencatan senjata akan ada pihak yang menyalahkan pihak lain yang tidak mematuhi gencatan senjata. Dulu kita kata kalau nak ada sebagai pengalaman di tempat-tempat lain, bila ada gencatan senjata, kita mesti bersetuju ada monitoring team dan juga protection force. Itu Malaysia punya cadangan masa lalu supaya mereka akan menjadi arbitrator untuk tentukan tidak ada pelanggaran kepada gencatan senjata. Tapi apapun pada saya, ini masanya untuk kita mengambil tindakan yang seadil-adilnya untuk bawa siapa yang bersalah ke muka pengadilan dan mahkamah ICC untuk menentukan mengambil tindakan yang sewajarnya supaya dihormati undang-undang antarabangsa. Tan Sri, yang terakhir sekali sedikit, bagaimana Malaysia boleh memainkan peranannya, kelantangan masih lagi diperlukan untuk melihat kepada isu dan juga perjuangan untuk rakyat Palestin ini? Malaysia boleh mainkan peranan di dua tempat. Satu yang kita boleh mainkan peranan di di bangsa-bangsa bersatu. Bangsa-bangsa bersatu kita boleh mainkan peranan. Lagi satu dia ASEAN. Kita juga mahu sokongan negara-negara ASEAN. Dan saya fikir di sini kita boleh dipelopori Indonesia, Malaysia untuk kita turut membantu dalam usaha-usaha untuk mencapai
kata sepakat dan kita mendesak, jadi pengaruh kita kuat. Macam apa tu dikatakan tadi bahawa Mesir tidak mahu menggunakan dia punya ini pengaruh negara-negara Islam. Kita nak semua kita dapat mempengaruhi di antara satu sama lain supaya terbuka jalan untuk mencapai kedamaian di kawasan konflik yang kita hadapi sekarang. Malaysia ada respect terhadap Malaysia, kita ada kedudukan dengan negara-negara di negara-negara Arab, di negara-negara ASEAN dan juga negara-negara di Asia Asia Selatan pun kita ada pengaruh. Jadi kita kena sama-sama. Pakistannya, Bangladeshnya, kita berpakat kerana Malaysia orang tahu bahawa kita tidak memainkan peranan yang berat sebelah, tapi kita seimbang. Tapi kita mahu melihat bahawa dalam keseimbangan kita, kepatuhan kepada undang-undang antarabangsa menjadi soal asas dan soal pokok. Kemanusiaan menjadi asas dan soal pokok. Keadilan adalah perkara pokok dalam kita memperjuangkan. Kita tidak perlu gentar dalam hal ini. Malaysia terus ada dimarch ke, ada apa ke. Kita tak perlu takut pasal kita bertindak di atas soal prinsip. Dan kita konsisten dalam hal ini memperjuangkan soal hak. Okey, baik. Terima kasih Tan Sri Syed Hamid Albar, mantan ataupun bekas Menteri Luar Malaysia yang mana berkongsi pandangan dan juga melihat kepada apa perlunya desakan dan juga pendirian Malaysia, desakan khususnya melihat pada Gejatan Senjata. Dan sebentar tadi kita bersama dengan Dr. Muslim Imran. Dr. Muslim adalah Asia Coordinator of Global Coalition for Palestine and Al-Quds, dan kita juga bersama sebentar tadi Zhang Hong ataupun namanya Satria, kolumnis dan juga wartawan kumpulan media Cina CMG. Saya kira itu saja waktu ini. Dialog 3 Penjuru, saya Fauzi Zain, selamat.